أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمين في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, barisan EDK Masjid, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat kita duduk bersama-sama sementara masuknya waktu isyak. Moga-moga perkongsian kita ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kitab kita Durus Samin pada menyatakan sifat yang wajib bagi mukallaf mengetahui pada hak Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada membicarakan kalam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ke-13 daripada sifat Allah Ta'ala, sifat 20 itu iaitu kalam. Apa makna kalam? Maknanya berkata-kata. Wajib kita kena etikadkan Allah Subhanahu wa ta'ala ni sifat dia itu berkata-kata. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kallama Allah Musa taklima. Dan berkata-katalah oleh Allah Taala akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata, bukan isyarat. Memang betul cakap. Memang betul bercakap, berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Ni nak dalil menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ni mempunyai sifat berkata-kata. Dan makna kalam itu iaitu makna qaimun bizatihi wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqati, iaitu makna yang berdiri dengan zatnya, sifat yang berdiri dengan zatnya dan takluk ia dengan perkara yang takluk dengan dia ilmu. Kalam ini takluk dia sama dengan takluk ilmu, iaitu inkishaf. Dia melengkapi. Dia semua perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Perkara yang wajib pun dia cakap, perkara yang mustahil pun dia cakap, perkara yang harus pun dia cakap. Sama juga dengan ilmu. Ilmu takluk dia tu melengkapi. Dia mengetahui perkara yang mustahil, dia mengetahui perkara yang harus, dan dia mengetahui perkara yang wajib. Apa makna takluk? Takluk ni maknanya bekerja. Bidang tugas dia. Gitu. Dia punya skop kerja dia tu semua. Perkara yang wajib, mustahil, harus, semua dia tahu. Semua dia cakap. Gitu. Sama dengan ilmu. Adapun kudrat dan iradah Allah Ta'ala, dia hanya bekerja kepada, dia hanya takluk kepada perkara yang harus saja, iaitu makhluk. Kudrat Allah Ta'ala, dia menjadikan perkara yang harus saja. Perkara yang wajib dia tak jadikan. Dia tak buat seperti zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Kudrat tak buat. Dan perkara yang mustahil pun kudrat tak buat juga.
Cuma dia buat hanya kepada yang harus saja. Harus ada, harus tiada, iaitu makhluk. Tapi kalam Allah Ta'ala, dia bekerja, dia berkata kepada perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan juga perkara yang harus. Lagi akan dibincangkan nanti. Baik. Hal keadaan maha suci daripada huruf. Ya. Allah Ta'ala berkata-kata, tapi berkata Allah Ta'ala tidak berhuruf dan tidak bersuara dan tidak terdahulu dan tidak terkemudian dan tidak dengan jahar, yakni kuat, dan tidak dengan sir, yakni perlahan, tidak boleh di-i'rab dan juga tidak dengan kesalahan. Jadi maknanya perkata Allah Ta'ala bercakap, kita pun bercakap juga. Kita bercakap, bersuara, berhuruf, orang boleh tulis. Gitu. Tapi kalam Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Wahyu Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi Nabi Musa faham apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Kaifiat dia macam mana? Kaifiat tu majhul. Kaifiat dia, keadaan kalam tu kita tak tahu. Habis tu kita boleh nampak tak kalam Allah Ta'ala? Kita boleh nampak kalam Allah Ta'ala. Sebab kalam ni termasuk dalam sifat ma'ani. Sifat yang bahasa ada. Bila ada, kita nampaklah. Macam bini kita. Kita nampak tak bini kita? Nampaklah sebab ada. Bini nombor 2. Bini nombor 2 tak nampak sebab tak ada. Contoh mudah kan? Tu mudah sikit nampak kan? Jadi nak ceritanya, kalam Allah Ta'ala ni faham. Faham kalam Allah Ta'ala. Nabi Musa faham apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Dan kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau sama berhuruf bersuara, dah apa beza kalam kita dengan kalam Allah Ta'ala? Tak ada beza. Ya? Itu hebatnya kalam Allah Ta'ala. Tak ada huruf, tak ada suara. Tapi kita dapat tengok kalam Allah Ta'ala. Kerana kalam Allah Ta'ala ini terkandung dalam sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Bila kita dapat tengok kalam Allah Ta'ala? Di akhirat nanti. Di dalam syurga Allah Ta'ala kita dapat tengok, oh begini kalam Allah Ta'ala yang dikatakan tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi keadaan kalam tu kita pun tak boleh nak terfikir oleh akal kita. Selagi mana benda apa yang terlintas di akal kita itu bukanlah sifat Allah Ta'ala. Tapi kita boleh tahu saja, oh begini kalam Allah Ta'ala, begitu je. Adapun balik nak cerita pada kawan kita, benda tu tak dapat. Sebab apa? Sebab benda yang boleh cerita ni hanyalah makhluk. Kalau makhluk, dia boleh cerita. Bentuk dia begian-begian. Tapi kalau sifat dan juga zat Allah Ta'ala, kita hanya boleh melihat dan merasa keadaan tersebut. Nak cerita tahu sebab Allah Ta'ala bersalahan dengan perkara yang baharu, iaitu makhluk. Nak contohkan apa? Tak boleh nak contoh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka sekaliannya daripada sifat kalam yang baharu, yang berhuruf, bersuara, yang boleh, yang ada permulaan, yang ada perakhiran. Contoh saya bercakap, kita boleh tahu permulaan huruf S, akhir dia huruf A. Kita boleh tulis dan boleh tahu. Tapi kalam Allah Ta'ala tidak terdahulu, tidak terkemudian. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bermula segala huruf itu ibarat daripadanya dua.
dan ibarat itu lain daripada yang ditakbirkan, maka huruf Al-Quran itu menunjuk ke atas kalam Allah yang azali yang berdiri pada zatnya. Ya. Sebab apa huruf kalam Allah Ta'ala itu ni tidak berhuruf, tidak bersuara? Sebab kalam dia itu qadim. Ya. Setiap sifat yang duduk pada zat yang qadim, maka sifat juga qadim. Kalam kita ni baru ada kita ni selagi mana adanya zat. Ya. Macam kita bercakap. Oh, kalau bab bercakap tu petah sangat. Petah kita ni sementara adanya zat. Bila kita ni dah mati, tak ada petah lah. Nak duk terbaring gitu senyap je, orang datang ziarah. Ini waktu hidup, bukan main bercakap. Tiba-tiba hari ni senyap je. Senyap mati dah. Gitu. Jadi bila zat tu tak ada, kalam pun tak ada sekali. Bila zat tu mati, maka sifat tu pun mati sekali. Ada tak cerdik pada orang mati? Kalau kita kata dia ni waktu hidup sampai ke mati dia ni bercakap, lari dia buatnya, tak jadi baca Yasin depan dia. Jadi itu maknanya. Sebab apa? Zat Allah, sifat Allah Ta'ala tu qadim, maknanya tiada permulaan dan tiada perakhiran, sebab dia duduk pada zat yang qadim, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah macam mana dengan Quran? Quran itu berhuruf dan bersuara dan boleh dibaca. Dan sekarang ni letak pen pun boleh baca. Kalam Allah Ta'ala. Ini orang kata sengah daripada perkara yang dulunya menjadi fitnah. Yang menyatakan bahawasanya Quran ini adalah makhluk juga, sebab dia berhuruf bersuara. Baik, nanti kita akan bincangkan nanti. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, di Quran ni dia hanya menepati pada kalam Allah Ta'ala. Kalam hakikat Allah Ta'ala dia menepati saja. Cuma berbetulan sama dengan kalam Allah Ta'ala yang hakiki. Adapun kalam Allah Ta'ala yang hakiki, maka tidak berhuruf, tidak bersuara. Bila datang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bila makhluk berkata dengan apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka dia jadilah berhuruf dan bersuara. Quran ini dia menepati pada hakikat kalam Allah Ta'ala saja. Bukan makna Quran itu kalam Allah Ta'ala, bukan. Kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Perbahasan ini itu sebab sifat tauhid, ilmu tauhid ini dikatakan juga dengan ilmu kalam. Dia banyak nama dia. Aqidatul iman, aqaidil qawaid, usulul tauhid, usuluddin. Itu banyak nama dia. Jadi kalam juga salah satu nama daripada sifat 20. Sebab perbahasan dia tu rumit. Nak memahamkan orang tu susah. Contoh dia Quran. Kalau kita kata Quran ini bukan kalam Allah Ta'ala pun tak boleh juga. Nak katakan kalam Allah Ta'ala pun dia berhuruf. Dan kita boleh baca bersuara. Maka Quran ini perbincangan dia hanya boleh di tempat pengajian saja. Dia tak boleh kita bahas sementara tunggu bas, sementara duduk ngabihkan teh tarik, tak boleh. Sebab ditakuti ada orang awam yang tak faham tentang agama menjadi fitnah.
Sebab benda yang tak sepatutnya dibincang di tempat tersebut, kita bawa bincang. Quran ini hanya menepati kalam Allah Ta'ala yang hakiki saja. Hakikat yang sebenarnya Quran adalah makhluk. Tapi kita tak boleh jaja percakapan tu sebab membawa kepada fahaman orang awam yang menyatakan Quran ini ciptaan manusia. Jadi kalau dia salah faham, membawa fitnah pula kepada umat. Itu sebab Quran ini dia menepati kalam Allah Ta'ala yang hakiki. Contoh dia apa? Contohnya kita berdiri dekat luar tengah hari tu, maka kita tengok bayang-bayang kita. Kan? Kita tengok bayang-bayang kita. Boleh tak kita kata bayang-bayang kita tu adalah tubuh kita? Tak boleh. Bayang-bayang itu dia menepati tubuh kita. Dia sama dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita besar tu, maka bayang-bayang pun besar tu juga. Jangan tuan-tuan ingat tak, kalau tuan-tuan keluar tu bayang-bayang tu jadi slim, tak ada. Kalau tubuh tu gemuk, gemuklah bayang-bayang tu. Ni kata ni kalau aku keluar ni bayang-bayang aku mungkin slim kot. Tak ada, dia menepati pada zat dia. Kalau zat tu besar tu lah bayang-bayang. Begitu juga dengan Quran. Quran ini hanya menepati kalam Allah Ta'ala yang hakiki. Hakikat dia kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Dan macam mana kalam Allah Ta'ala? Wallahu a'lam. Nanti kita boleh tengok kalam Allah Ta'ala di akhirat nanti. Adapun untuk kita faham, kita perlu beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai sifat berkata-kata. Itu saja. Dan telah muafakatlah sekalian salaf atas haram mengatakan dengan makhluk Al-Quran. Gitu. Ada pun ulama terdahulu dia kata haram kalau kita katakan Quran ini makhluk. Dikendaki dengan dia lafaznya diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan pada tempat menyatakan supaya jangan memberi waham akan yang baru sifat yang berdiri dengan zat. Maka jadi fasik orang yang berkata dengan makhluk Al-Quran, tiada jadi kufur. Dan jadi kafir orang yang berkata dengan makhluk kalam Allah Ta'ala yang berdiri dengan zat. Kalau orang tu kata Quran itu adalah makhluk, maknanya dia ni fasik, jahat adab dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia kata makna Quran ini adalah makhluk, jadi kafir. Sebab Quran ini dia berhuruf bersuara, sedangkan kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau dikatakan Quran ini kalam Allah Ta'ala pada hakikat, dia telah menyamakan perkataan Allah Ta'ala dan juga perkataan makhluk. Dia telah menduakan kalam Allah Ta'ala, menyerupakan kalam Allah Ta'ala sama dengan kalam makhluk. Itu jadi kafir tu. Kalau dikata hakikat lah. Kalau dikata hanya kata Quran ini makhluk, memang betul makhluk pun, sebab dia berhuruf. Kan? Sedangkan kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Gitu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi Quran ini, kalau kita nak lari daripada fitnah, maka kita katalah Quran ini adalah kalamullah. Yang dikendaki adalah makna perkataan di dalam Al-Quran itu adalah kalam Allah Ta'ala yang hakiki. Bukan kita etikotkan huruf tu. Makna kalam Allah kul huwallahu ahad tu, makna kalam Allah Ta'ala tu sama dengan kalam Allah Ta'ala
yang pada hakikat, pada zat Allah Ta'ala. Itu sebab kadang-kadang jadi fitnah perkara yang kita bahaskan tu, sedangkan mereka yang berada di situ tidak ada pengetahuan agama untuk menguasai, untuk mentafsirkan apa yang kita ucapkan. Itu sebab kita, kalau kita nak bercakap, pastikan kita tentukan tempat yang sesuai. Ni setengah orang ni dia nak tunjuk diri dia tu hebat. Depan-depan orang ramai mentara nak mengambilkan kuih tu, duduk buka cerita bab ni. Cerita hakikat, makrifat. Tarikat. Penyudahnya kawan dia terikat. Bayar makan dia. Kan? Nak nunjukkan dia tu hebat. Tak apa. Kalau kita tak semayang pun tak apa. Bukannya sebab semayang masuk syurga. Nampak? Jenis perkataan gitu. Yang menjadikan orang di kalangan tempat tersebut tak sesuai. Mungkin di kalangan kita ni ada orang yang baru belajar. Tu sebab benda-benda macam ni hanya sesuai di tempat belajar. Sebab ahli yang datang, ahli mereka yang menuntut ilmu, yang ada pengetahuan agama, yang boleh tanya direct pada guru. Itu sebab kalau tempat-tempat awam, kita risau di kalangan awam tu ada yang tiada pengetahuan agamanya, maka jadilah fitnah. Itu sebab hukum-hukum agama ni tuan-tuan, kena tanya pada ahli dia. Ni kadang-kadang orang sekarang ni bila ada masalah agama, dia tanya pada Facebook. Facebook ni memanglah ramai orang, ustaz pun ada kan. Tapi sebenarnya yang ramainya yang baru ustaz. Itu yang dia punya jawapan dia tu main akal aja. Akhirnya menjadi fitnah. Sebab bukan ahli dia nak menghuraikan perkara tersebut. Begitu juga dengan perbahasan kalam Quran ini. Al-Quran ini, kalau kita nak bahas di dalam majlis-majlis ilmu dan juga mereka yang ada pengetahuan agama, itu boleh. Jangan bercakap ikut dan nak tunjuk kita ni hebat, nak. Mentang-mentanglah jiran kita tu tak pergi mengaji, kita bawa balik mengaji, terus cerita bab kalam. Quran ni sebenarnya bukan kalam Allah Ta'ala, itu makhluk tu. Kan boleh tulis tu dan nampak perkataan tu. Jadi kawan jiran kita ni pun jadi bila. Hati dini baru menuntut ilmu sesat ni. Cek-cek siapa dia ustaz malam ni. Tak ke saya yang kena. Tuan-tuan jangan buat perangai. Kalau nak bercakap pada tempat yang ahli dia. Jangan ikut dan tak kira lah benda tu kalam ataupun perkara-perkara yang hakikat. Jangan nak nunjukkan kita ni terror. Dia sebenarnya tuan-tuan, kalau kita ni tak tahu, tak banyak ilmu, tak berapa nak reti, bukan bidang kita, jangan kita bercakap. Kalau kita senyap, dia orang tahu tak kita tak tahu? Bahasa kasar dia, orang tahu tak kita ni bodoh? Orang tak tahu tuan-tuan. Tapi memang betul-betul tak tahu. Itu yang senyap gitu kan. Orang kata ni diam-diam berisi ni, apa pun tak ada isinya kan. Itu yang diam terus tu kan. Tapi orang tahu tak? Orang tak tahu kita ni bodoh. Pak, bila kita bercakap bukan bidang kita, tak ke confirm bodoh ni. Orang cerita kapal terbang hilang, kita pun cerita kapal terbang hilang. Padahalnya ngantuk pijak airport pun tak pernah semua hidup kan. Tapi bersembang jangan mak main. Itu sebab tuan-tuan, tak kira lah ustaz sekalipun, kalau bukan bidang dia jangan bercakap. Sama je, ustaz mungkin alim tapi bidang dia. Ada pun bidang engineering ke kedoktoran, ustaz pun tak berhenti. Tak? Mekanik umpamanya, tak?
Kadang-kadang motor rantai ustaz kendur pun tak. Dia tengok rantai, rantai tengok dia. Begitu kan. Nak betul tak pandai, dah bukan bidang dia. Jadi tuan-tuan, begitu juga bidang agama. Kalau kita tengok tempat tersebut tak sesuai, jangan kita buka benda-benda yang menjadi kesamaran pada orang awam. Sebab kadang-kadang kita ingat nak bagi pengetahuan, rupanya kita merungsingkan orang. Baik, habis itu. Jadi hakikat kalam Allah Ta'ala itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka erti takluk kepada yang wajib, yakni menunjuk atas yang wajib, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah Ta'ala, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Allah Ta'ala ceritakan, bagi tahu bahawa dia ni bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada. Ini maknanya dia bagi tahu perkara yang wajib, iaitu zat dia. Dia kata aku ada. Tiada Tuhan melainkan aku. Tak ada yang sepatutnya disembah sebagai Tuhan, iaitu aku. Maknanya gitu. Dan di atas perkara yang mustahil, Inna Allah sadisu salasah, yakni kata Nasara bahawasanya Allah Ta'ala yang meniga bagi yang tiga. Dia kata mustahil. Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala ni bukan ada tiga. Ni perkara yang mustahil. Allah Ta'ala pun bagi tahu, lau kana fihima alihatani lafasadata. Jikalau ada dua Tuhan, usahakan tiga sebagaimana Nasara cakap ni, dua saja. Ada Tuhan, sama kekuasaan sebagaimana Allah Ta'ala, la fasadata, maka hancur habis muka bumi ni. Itu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala kata syarik bagi Allah Ta'ala, sekutu bagi Allah Ta'ala ni tiada. Dan Allah Ta'ala berkata juga di dalam kitab perkara yang harus, iaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadi kamu dan barang yang memperbuat oleh kamu. Tak kiralah perkara itu perkara baik atau perkara yang tidak baik, semua itu adalah dengan iradah dan kudrat Allah Ta'ala kamu boleh buat tu. Tak ada usaha. Kita ni ibaratnya umpama wayang kulit ni. Pernah tengok kan wayang kulit kan? Ataupun papet kan? Wayang kulit. Wayang kulit ni, dia hanya menggerak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pak Dogo, itu je. Kalau orang yang menggerakkan itu nak masuk, terjun di dalam kolam, kelongkang ke kolam dah dia pergi. Ibarat kita begitu. Allah Ta'ala beritahu, aku jadikan kamu, apa benda yang kamu buat semua aku jadikan. Cuma nisbah dia, dari segi adab, perkara yang baik kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala, perkara yang maksiat kita nisbah pada diri kita. Itu nisbah pada adab. Adab kita dengan pencipta. Tapi hakikat dia semua adalah perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bermula pertama-tama orang yang memula mengatakan Quran itu makhluk, iaitu Ahmad ibnu Abi Daud. Mula-mula sekali orang yang cakap Quran ini adalah makhluk, iaitu bukan kalam iaitu bukan kalam Allah Ta'ala, iaitu Ahmad ibnu Abi Daud. Maka dijatuhkan kepada Ma'mun Khalifah Baghdad.
Dia hasut Ma'mun Khalifah Baghdad, raja pada ketika itu Baghdad, ya, supaya maka ia mengelokkan perkataannya itu. Dia pusing tanamkan dalam pemikiran raja itu bahawa seni Quran ini adalah makhluk, bukan kalam yang qadim, bukan menepati kalam yang qadim. Gitu. Dia kata kalam Allah, Quran ini adalah makhluk, sama juga. Sama juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan dia mengelokkan perkataan, maka melihat katanya sebenar, maka mengikut Ma'mun. Ya, pemerintah pada kita itu pun ikut. Maka disuruh pada segala negeri yang di bawah pemerintahannya, suruh mengatakan dengan khalqi Quran ini makhluk. Maka tiap-tiap orang yang tiada mengikut dibunuhnya. Maka mengambil dalil mereka itu dengan firman Allah Ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Tengok, dia pusing ayat tu, ya, supaya nak menunjukkan Quran ini adalah makhluk ciptaan manusia. Gitu. Siapa yang dia hasut? Iaitu raja. Ini penasihat tak guna, kan? Itu sebab penasihat ni penting. Ya, pemerintah ni tak tahu apa, dia tengok siapa yang menasihati dia. Kalau yang menasihati dia tu kelaut lah dia. Dan dia keluarkan arahan. Yang orang menasihatkan ni, ya, seperti mana Ahmad Ibn Abi Daud ni, dia olah ayat tu, ya, bagi tahu pada pemerintah ni, dia buat susun, ya, diyakinkan pemerintah tu bahawasanya Quran ni adalah ciptaan makhluk. Gitu. Itu masalah kalau kita dapat penasihat yang tak betul ni. Ya, kadang-kadang orang-orang atasan, kan, dia bukan tahu apa yang ada di bawah, dia pun duk arah orang bawah juga, sebab memang dah diamanahkan. Tapi kalau orang yang amanah tu dia nak berlaku jahat, maka akhirnya akan menjadi kerosakan. Jadi pada ketika itu, yang mana ulama yang tak nak mengaku Quran ini adalah ciptaan, maka dia akan bunuh. Berat ujian dia, kan? Maka tiap-tiap yang dijadikan ia, maka senya telah ia makhluk. Maka senya telah ia Quran makhluk. Maka setengah ulama mengikut ia sebab takut, dan setengahnya tiada mengikut, maka disakiti akan dia. Setengah dibunuh dan setengahnya dipenjara. Tengok, ulama terdahulu kalau dicakap Quran itu makhluk pun betul. Kan? Sebab yang etikad yang dimaksudkan perkataan tu bukannya makna tu. Makna tu betul memanglah hakiki makna kalam Allah Ta'ala, tapi tulisan tu memang betul makhluk. Tapi ulama pada ketika itu dia tak nak cakap. Sebab apa? Dia takut menjadi fitnah pada orang yang awam. Sebab orang awam ni dia akan ikut ulama. Itu sebab kita kadang-kadang bila kita bercakap, ustaz tu cakap begini-begini, nampak dia pakai nama ustaz. Itu sebab kalau kita balik raya, kita ada 5 orang adik-beradik, 5 orang ada ustaz dia. 5 tu ada ustaz. Jangan kata ustaz orang ni salah. Oi, ya, dia bungkusnya baju bandar raya juga balik Kuala Lumpur, kan? Tu makna tu, ya. Tapi ulama terdahulu dia tak nak, sebab dia tahu perkataan dia akan diikut oleh orang awam. Maka yang mana tak nak ikut, tak nak cakap Quran ini ciptaan, maka dia akan bunuh. Tengok ulama-ulama terdahulu mempertahankan agama. Kita usahakan nak sampai bunuh. Orang gertak tarik air laut pun dah pusing dah cakap dah. Baru gertak nak tarik air laut je ni, dah terbalik dah cakap ni. Ini ulama dulu sampai bunuh, tuan-tuan. Sebab dia yakin dengan
yakin dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka yang mengikut diberi beberapa pemberian. Dapat pangkat kan? Dapat elang lebih, elang tambahan nama kan? Sebab sama dengan percakapan dengan pemerintah. Maka tinggal Imam Ahmad bin Hanbal, tiada ia mengikut. Imam Ahmad bin Hanbal, yang pengasas mazhab Hanbali itu, dia tak nak cakap sebab dia takut jadi fitnah pada orang awam. Maka hendaklah dibunuh akal Ahmad bin Hanbal. Maka sampai khabar kepadanya, maka ia meminta doa kepada Allah. Maka bila sampai pengkhabaran tu pada dia, kalau dia tak cakap, dia masih lagi berpegang kalam Quran ini adalah kalam Allah Ta'ala, maka dia akan dibunuh. Maka dia berdoa pada Allah Ta'ala, maka ia meminta doa kepada Allah Ta'ala. Maka tiada sampai pagi-pagi hari melainkan didengar berteriak pada rumah makmum. Dengar tempikan dalam rumah raja tu. Maka datang khadamnya, padahal ia berkata, telah benar Ahmad, Al-Quran kalam Allah, ghairil makhluk, bukan makhluk. Senya mati Amirul Mukminin. Mati dia. Tengok doa orang alim jangan buat main, tuan-tuan. Kita usahakan doa orang alim. Orang alim tu kita buat main. Yang alim tu pun kadang-kadang kita buat main. Macam mana gitu ni? Mereka ni jarang berdoa. Sekali dia berdoa keburukan pada kita, tak selamat hidup kita. Usahakan dia bercakap. Dia sakit hati dengan kita, udahlah. Kalau guru kita sakit hati dengan kita, tuan-tuan, tak berkat ilmu dia, kita tak berasa nak beramal apa yang kita belajar. Ini maknanya berkat. Berkat ni dia bertambah kebaikan. Keberkatan ziyadatul khair. Kita dengar, kita beramal. Maknanya bertambah kebaikan tu. Kalau kita dapat dalam keadaan tuan guru sakit hati dengan kita, makan tak habis, tuan-tuan. Ini kan tuan guru berdoa lagilah. Itu sebab orang dulu mak ayah kita kalau jumpa tuan guru minta doa kan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka diganti akan dia Mu'tasim billah Muhammad, saudara Makmum. Makmum tu, raja tu mati, naik saudara dia. Maka dipesan akan dia suruh mengatakan khalqi Quran. Penasihat tu pun cocok dia. Cocok. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambunglah. Cerita ni pun panjang, baru mukadimah saja baru. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'alal ladzina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.